di talian bagi membincangkan hukuman setimpal ke atas pesalah jalan raya dari segi perspektif dan konteks syariah ialah Dr. Nik Salida Suhaila. Nik Saleh, beliau ialah pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang dan Syariah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia USIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Doktor, dari perspektif syariah, bagaimana Doktor melihat insiden ini dan hukuman kepada pesalah di jalan raya khususnya apabila ia membabitkan kematian dan juga nyawa yang tidak berdosa ini Doktor? Okey Han, terima kasih. Saya rasa komen saya mungkin tidak menjurus kepada mana-mana isu ataupun kejadian, tetapi kita maklum dalam Islam ini kita tidak boleh memudaratkan diri sendiri apatah lagi orang lain. Ya, dan sebagaimana yang Allah banyak beri kita nasihat supaya kita berbelanjakan harta kita ke jalan Allah dan jangan kita menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan menasihatkan kita supaya sentiasa berbuat baik. Jadi secara umumnya dalam konteks kita menggunakan jalan raya sebagai pemandu kereta ataupun sebagai penunggang kenderaan dan sebagainya, kita kena pastikan kita sentiasa berada dalam keadaan tidak akan membinasakan diri sendiri dan orang lain. Ya, dan melihat kepada situasi semasa banyaknya statistik dan juga kematian yang menunjukkan kepada kita bahawa kegunaan jalan raya pada hari ini agak berbahaya, maka saya fikir mungkin perlu kepada kita melihat semula bagaimana hukuman terhadap orang yang menggunakan jalan raya ini secara berbahaya, ya, dan boleh menyebabkan kematian kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi secara umum Doktor, ada yang mengatakan bahawa undang-undang sedia ada pada ketika ini terhadap pesalah jalan raya itu tidak begitu setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Bagaimana Doktor melihat dalam konteks ini, Doktor? Okey, jadi kalau kita melihat Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 itu hukumannya lebih kepada penjara tidak kurang daripada 2 hingga 10 tahun begitu dan juga denda, ya. Tetapi dalam Islam kita melihat hukuman qisas ini lebih memberi keadilan kepada mangsa dan kepada umat manusia seluruhnya. Jadi saya fikir mungkin kalau kita memberi hukuman diyah ataupun kita membayar blood money kepada mangsa yang terlibat supaya kita boleh meredakan kemarahan mangsa dan juga orang lain. Di samping kita boleh mencegah jenayah dan juga kita boleh menjamin keamanan dan ketenteraman negara itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam konteks negara Islam yang lain di dunia ini, ada yang mengenakan hukuman diyah yang menyamakan bayaran 100 ekor unta sebagai contoh, yang mana pada hari ini sudah tentu kita perlu melihat dalam konteks keuangan semasa. Jadi besarnya hukuman itu menunjukkan betapa seriusnya keadaan ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahawa orang yang memandu kenderaan di jalan raya ini dengan cara yang baik. Tetapi disebabkan kecuaian mungkin menyebabkan kematian, itu mungkin kita katakan membunuh tanpa niat. Ataupun tersilap membunuh. Ya, tetapi kalau orang memandu dalam keadaan sangat berbahaya dan dia tahu akibat daripada perbuatan tersebut jika menyebabkan kemalangan akan menyebabkan kematian, maka saya ingin katakan di sini bahawa ia boleh menjadi satu kesalahan membunuh dengan niat disebabkan perbahasan daripada ulama-ulama ini. Kalau niat itu kita lihat alat yang kita gunakan untuk membunuh. Jadi kita menggunakan kenderaan yang kita berlumba untuk membunuh sebagai contoh sudah cukup melambangkan kita sebenarnya ada niat di situ. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sedikit sebanyak berkongsi pandangan dari segi sudut perundangan bersama dengan Awani 745. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.